Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya kami bawakan diskusi mengenai perkembangan semasa di peringkat serantau ini dan sudah tentu untuk minggu ini sekali lagi untuk kita melihat dan juga kita memberi sudut pandang perbincangan melihat kepada sektor pelancongan tetapi khususnya kita melihat kepada interaksi silang budaya kerana pada ketika ini difahamkan sedangnya berlangsung Festival Malaysia Tuli Asia 2022 yang berlangsung di Beijing, China, antara lain bagi mempromosikan keunikan dan juga kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Dan difahamkan festival ini adalah anjuran Kedutaan Besar Malaysia di China yang mana diadakan bersempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-65 yang akan disambut pada 31 Ogos ini dan sekaligus ini juga festival ini antara lain bagi meningkatkan kefahaman dan juga kesedaran masyarakat di China berkenaan dengan identiti Malaysia secara keseluruhannya. Jadi di platform Agenda Awani Asia pada malam ini kita ingin melihat selain pada kita melihat kepada pemulihan sektor pelancongan di peringkat serantau ini juga kita ingin melihat apa kerjasama dan juga peluang dan juga potensi yang boleh kita lihat dalam mana kita bercakap tentang usaha-usaha untuk memperkasa interaksi silang budaya di peringkat bukan saja di Malaysia dan juga China tetapi di peringkat serantau ini. Jadi seperti biasa di platform Agenda Awani Asia saya ingin bersama dengan Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG. Zhang Hong banyaklah berkongsi pandangan dan juga cerita dan juga pengalaman bagaimana China secara khususnya apabila kita bercakap tentang sektor pelancongan dan seorang lagi adalah Datuk Azli Halim. Datuk Azli adalah Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association MITDA yang juga Profesor Arjun di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Datuk, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini festival yang sedang pun berlangsung. Saya tahu kalau saya lihat daripada perkongsian di media sosial Facebook Zhang Hong menceritakan aiskrim durian itulah yang antara yang menjadi tumpuan di festival pada ketika ini. Mungkin boleh dikongsikan secara keseluruhannya bagaimana festival Malaysia Tuli Asia 2022 ini dapat memberi sedikit ataupun menambahkan lagi pengetahuan Zhang Hong dan juga rakan-rakan lain tentang identiti dan juga kebudayaan di Malaysia. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya pun merasa amat gembira dijemput untuk menghadiri festival tersebut lah. Dan ini memang sudah lama kita tak ada aktiviti yang besar-besar untuk mempromosikan pelancongan berbagai negara di sini. Tapi saya rasa ini merupakan satu isyarat yang cukup positif dan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Duta Besar Malaysia ke China iaitu Raja Datuk Nur Syirwan. Beliau berkata ini sebenarnya untuk mengingatkan kawan-kawan di China. Kita ada destinasi pelancongan yang cukup menarik di Malaysia dan Malaysia sudah membuka pintu kepada pelancong dari seluruh dunia termasuk pelancong dari China. Nanti kalau dasar China sudah mengizinkan pelancongan ke luar negara, mereka dijemput atau dialu-alukan untuk terus memilih Malaysia sebagai destinasi kerana Malaysia ia merupakan curi Asia. Dia menurut Datuk ini bukan slogan sahaja kerana ini sudah digunakan begitu lama belasan tahun dan ini sudah terbukti ini adalah kebenaran yang kita boleh di Malaysia melihat berbagai jenis budaya macam juga ada yang budaya dari China juga, ada dari India juga, dari Asia Tenggara juga. Dan ini semuanya tarikan yang unik kalau pelancongan di Malaysia punya. Dan kali ini sebenarnya dalam festival tersebut atau perasmian festival tersebut, Kedutaan Besar Malaysia ke China sudah membuka secara rasmi akaunnya di Kuaishou. Kuaishou ini merupakan satu platform media sosial video pendek di China punya dan juga di Asia Tenggara amat popular macam TikTok juga lah. Saya rasa ini sebenarnya juga merupakan satu saluran yang amat bagus untuk mempromosikan berbagai sumber pelancongan dan juga meningkatkan lagi persefahaman antara kedua-dua pihak. Dan kita tahu kalau hubungan antara China dengan Malaysia memang boleh dikatakan cukup bagus atau sudah lebih 1000 tahun hubungan kita. Dan kalau katakan kita sudah kenal saling faham memang cukup lama. Tapi sebenarnya setiap kali kalau melawat ke Malaysia, bagi Satria sendiri, Satria rasa sudah cukup memahami Malaysia. Tapi setiap kali pergi ke sana, mesti boleh mendapati yang baru. Yang amat menarik lagi bagi Satria. Seperti ada satu pengalaman. Dulu Satria bersama Fadil
pejabat melawat ke Malaysia dan jalan-jalan dan cari satu gerai kopi dijaga oleh seorang nenek. Dan kita di sana minta tengok ada menu dan Fadil tengok ada kopi O. Tapi bagi kami pada masa itu tak tahu apa itu kopi O. Kita nak cuba dan setelah cuba, begitu pahit. Nanti minta, boleh ke tambah sedikit susu lagi. Jadi nenek itu berasa amat heran, mengapa minta kopi masih perlu tambah lagi susu. Saya rasa kalau pada masa itu sudah ada macam TikTok atau Kuaishou, kita mesti boleh ambil video yang cukup menarik, nanti muat naik ke media sosial. Mesti akan menjadi tular dan langsung menarik lebih ramai pelancong dari macam China juga melawat ke Malaysia. Oleh itu saya rasa mestilah kalau festival ini amat penting dan kalau sekarang kita ada banyak saluran-saluran baharu dan kelihatan kalau pihak kerajaan Malaysia macam Duta Besar Malaysia pun ikut trend macam ini secara aktif menggunakan berbagai platform yang baharu termasuk media sosial untuk mempromosikan destinasi pelancongan atau sumber pelancongan di Malaysia. Bila kali terakhir Zhang Hong sempat melawat sebelum pandemik, sempat melancong di Malaysia bersama dengan Fadil? Sudah kira-kira tahun 2016. Sudah lama. Sudah lama, okey. Tak apa, nanti jika ada kesempatan di lain waktu nanti saya nak bawa Zhang Hong dan juga rakan-rakan lain untuk kalau Zhang Hong kata tadi sedikit pahitlah kalau kopi O tu, tapi nanti ada masa nanti saya nak bawakan ataupun nak memperkenalkan satu lagi hidangan roti canai ataupun nasi lemak kepada Zhang Hong. Tapi Datuk, ini adalah cerita dan juga perkongsian bagaimana rakyat di China melihat tentang kalau nak cakap pasal pelancongan ni perlu kenal budayanya sendiri. Malah kempen seperti Zhang Hong katakan kempen Malaysia Truly Asia ni dah lama pun, tapi sedar ataupun tidak sukar untuk kita nafikan dalam tempoh 2-3 tahun kebelakangan ini kempen pelancongan Malaysia termasuklah Malaysia Truly Asia ni terjejas begitu banyak ya akibat pandemik. Tapi untuk waktu ini sebelum kita bercakap tentang interaksi silang budaya ni, bagaimana dan juga apa keadaan senario semasa realiti baharu yang dihadapi oleh industri pelancongan pasca pandemik pada waktu ini, Datuk? Ya, terima kasih Fauzi. Kalau kita tengok realitinya sekarang ni, industri pelancongan semakin pulih dan kembali ceria. Kalau kita tengok daripada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara baru-baru ini, memanglah pada perbelanjaan bagi pelancong domestik pada 2021 turun sebanyak 54.5%. Dan ini merekodkan penurunan sehingga 18.4 bilion ringgit. Jadi laporan ini jelas menunjukkan betapa sektor pelancongan negara amat terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ni. Dan prestasi yang tidak menentu ini banyak sebenarnya didorong oleh sekatan sempadan, peraturan standard operasi ataupun SOP dan lockdown yang diadakan secara berterusan. Kesan daripada kemunculan banyak varian baru seperti Omicron, Delta dan seterusnya, dia memberikan satu impak kepada perkembangan industri pelancongan, tak kira domestik ataupun antarabangsa. Selain daripada itu, Fauzi, bencana banjir yang berlaku sekitar akhir tahun 2021 juga turut mendorong kepada penurungan jumlah pelancongan, aktiviti pelancongan di negara kita. Tapi semua itu berlaku begitu pantas dan kita tengok ada sinar yang semakin cerah dalam sektor pelancongan ini apabila fasa endemik seperti yang diumumkan oleh kerajaan banyak menyumbang kepada pemulihan sektor pelancongan itu sendiri ya. Dan ini menyaksikan pertumbuhan positif pada tahun 2022 apabila sektor pelancongan ni pada suku tahun pertama kita telah melihat pembukaan untuk pintu sempadan kita dibuka kepada pelancong asing bermula daripada April 2022 dan Malaysia sebenarnya adalah antara negara yang terawal membuka pintu sempadannya kepada pelancong antarabangsa. Dan kalau kita menyingkap sedikit tentang kesan ataupun impak kepada industri pelancongan negara, kita dapat tengok banyak hotel-hotel ternama di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Melaka, Ipoh telah menghentikan operasi dia. Dan dalam satu kenyataan juga dia menyebutkan bahawa pembatalan tempahan bilik hotel mencecah sehingga 10 juta ringgit.
dan ini amat memberi kesan kepada negara. Dan Mhm. saya percaya dengan inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan dengan sokongan penggiat industri pelancongan itu sendiri, kita dapat lihat bahawa sektor pelancongan ni amat berpotensi untuk berkembang maju pada masa akan datang, Fuzi. Datuk, itu berkaitan dengan realiti dan juga di mana sebenarnya kedudukan pemulihan sektor pelancongan negara, apatah lagi kita rujuk kepada Pelan Pemulihan Pelancongan 2022. Kalau daripada penjelasan Datuk, bolehlah dikatakan berada dalam landasan seperti yang dimahukan. Tetapi Datuk, malam ini ataupun minggu ini kita nak memberi fokus khususnya kita melihat kepada interaksi silang budaya itu. Kalau bercakap tentang silang budaya ataupun cross culture ini, kita nak tak nak terpaksalah kaitkan dengan sektor pelancongan. Mungkin pada waktu ini untuk Malaysia secara khususnya dengan kepelbagaian kemajmukan masyarakat yang ada dan juga warisan budaya sejarah yang ada kat Malaysia ini, di mana sebenarnya usaha untuk memperkasakan interaksi silang budaya bukan saja di peringkat domestik tetapi di peringkat antarabangsa. Selain pada kita melihat festival Malaysia Truly Asia 2022 yang berlangsung ketika ini di Beijing ni, Datuk. Ya, kalau kita tengok brand Malaysia Truly Asia tu sendiri pun telah jelas menunjukkan silang budaya yang ada di dalam kempen promosi yang kita telah adakan sejak sekian lama. Malaysia Truly Asia menterjemahkan bahawa Malaysia ni menawarkan kepelbagaian budaya daripada kaum Cina, India, Melayu dan berbagai etnik-etnik kaum yang ada di dalam negara. Sebab itu tagline Malaysia Truly Asia tu sendiri pun sangat-sangat sinonim dengan apa yang Malaysia ada. Dan sesuai dengan pelancongan silang budaya ni, kita sebenarnya budaya ni sebenarnya salah satu daripada produk pelancongan yang cukup berpengaruh untuk menarik kunjungan pelancong untuk datang ke negara kita. Apatah lagi untuk menghayati keindahan budaya itu sendiri. Dan saya percaya dengan adanya karnival atau festival Malaysia Truly Asia ni, dia sebenarnya dapat bukan saja menonjolkan budaya masyarakat kita di Malaysia ke mata dunia, malah dia sebenarnya memperkukuhkan lagi brand kita ataupun jenama kita yang kita taruhkan, iaitu Malaysia Truly Asia tu sendiri kepada peringkat antarabangsa. Maknanya Fauzi, kalau kita nak tengok Asia tu cukup dengan hanya datang ke Malaysia dan kita akan dapat melihat keseluruhan budaya yang ada di Asia. Dan ini adalah satu jenama yang mungkin negara lain tak dapat. Sebab apa, kalau kita tengok di negara-negara Asia yang lain seperti Indonesia, dia mempertaruhkan jenama Wonderful Indonesia. Di Singapura dia ada Uniquely Singapore. Di Thailand ada Amazing Thailand. Jadi jenama-jenama ni tak dapat menandingi yang bukan kata tak dapat menandingi, maknanya kita mempunyai satu identiti yang cukup tersendiri yang represent Asia tu sendiri. Jadi ini adalah bertepatan sekali dengan hasrat kita untuk mempromosikan produk pelancongan kita, tak kira daripada segi seni budayanya, kulinerinya, makanannya, even daripada segi bahasa. Bahasa kita juga menunjukkan bangsa kita. Jadi ini adalah satu kekuatan produk pelancongan kita, satu satu tanda aras yang baik untuk kita mengangkat martabat industri pelancongan kita. Zahong tadi ada sebutkan kalau ikutkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China bukan sekadar pada sejak 1974, malah telah berlangsung beribu ataupun ribuan tahun lamanya. Satu perkara yang perlu kita akui bersama antara Malaysia dan juga China ini, selain pada kita melihat tentang hubungan dua hala, ekonomi, aspek politik, hubungan antara rakyat dan juga rakyat itu juga kadang-kadang ada kesamaannya antara satu sama lain. Kalau bercakap tentang interaksi sosial budaya, mungkin Zahung boleh kongsikan apa persamaan yang mungkinlah bolehlah kita kata sama ya, kalau masyarakat di budaya masyarakat di China dan juga budaya masyarakat di Malaysia ni adalah samanya ataupun adalah serupanya dari segi kalau kita bercakap tentang silang budaya ini, Zahung. Ya, sebenarnya kita selalu katakan kalau melancong ke satu negara untuk memahami budayanya, yang terutamanya memahami makanan khas tempatan.
Jadi sebenarnya saya rasa kalau lihat makanan di Malaysia, di China, memanglah mestilah ada perbezaan yang cukup besar. Tapi kita pun boleh cari kesamaan juga. Macam mie goreng dan nasi goreng juga. Macam juga kalau sate di China juga ada. Dan sebenarnya ini ada kesamaan, iaitu kalau orang China melawat ke Malaysia, makan makanan khas tempatan sama sekali tak ada masalah. Ini merupakan saya rasa ini juga merupakan satu daya tarikan yang cukup besar bagi pelancong dari luar negara. Dan kalau sekarang kita lihat berbagai produk-produk dari Malaysia pun semakin banyak masuk ke China dan difahami oleh orang China, termasuk juga durian macam Musang King punya. Dulu kita tahu kalau sebenarnya Malaysia mahu mempromosikan durian Musang King atau berbagai jenis durian yang lebih berkualiti ke China dalam kira-kira 10 tahun inilah. Tapi meskipun hingga sekarang belum menduduki pasaran yang besar-besaran macam dalam supermarket, kebanyakannya masih durian dari Thailand. Tapi ada satu kejayaan yang sudah kelihatan, ialah dia berjaya menjadi satu brand atau jenama yang mewakili kualiti yang tinggi. Macam berbagai aiskrim yang dulu saya sudah cakap, aiskrim dalam festival itu sangat menarik. Begitu ramai orang berbaris di sana untuk cuba. Kalau aiskrim dia atau macam kek atau juga ada pizza, mereka yang mau mempromosikan diri sebagai yang berkualiti, dia katakan saya sudah menggunakan durian dari Malaysia, durian Musang King. Jadi ini sebenarnya juga hingga sekarang kalau katakan di pasaran di China, durian dari Thailand dia merupakan sejenis buah-buahan yang biasa saja. Tapi kalau durian dari Malaysia sudah menjadi satu jenama yang cukup mewakili yang berkualiti tinggi. Saya rasa ini sudah menjadi amat berjaya di China punya. Oleh itu saya rasa memanglah kalau kesamaan kita banyak, tapi perbezaan juga banyak. Ini juga kalau perbezaan ini justru menjadi unsur-unsur yang menarik kami saling melancong ke pihak lain. Kalau nanti saya rasa perikutan situasi macam ini, saya rasa kalau pembukaan Sembatan Cina pun tidak lama lagi. Nanti selepas itu saya rasa mesti ada ramai orang akan berminat untuk melancong ke Malaysia. Kerana kita tengok sekarang Malaysia sudah mulai mempromosikan destinasi pelancongannya. Ini belum ada negara-negara lain. Saya sudah tengok di sini. Oleh itu saya rasa ini sudah memperlihatkan juga Malaysia amat optimis terhadap potensi pelancongan China ke Malaysia selepas nanti Sembatan dibukakan. Dan selain itu sebenarnya kalau pertukaran antara kalangan masyarakat sebenarnya sudah dipulihkan. Dulu kita selalu memberi tumpuan kepada macam pelajaran atau mahasiswa Malaysia yang dulu mengadakan pengajian di China punya, dan ini juga sebenarnya menjadi satu tumpuan oleh kerajaan kedua-dua pihak. Dan ada kira-kira 8,000 mahasiswa dari Malaysia pernah dulu mengadakan pengajian di universiti di China sebelum pandemik, tapi sekarang mereka nak balik untuk menyambungkan pengajian mereka. Dan ketika Menteri Luar China Wang Yi melawat ke Malaysia, kita sudah ada perbincangan untuk menjemput mereka balik secepat mungkin. Dan kalau baru ini saya diberitahu oleh Duta Besar Malaysia, Raja Datuk Nur Syirwan, beliau katakan kedua-dua pihak sedang diusahakan. Bahkan kalau kumpulan kecil yang pertama sudah tiba di Shanghai untuk kuarantin. Saya rasa ini semuanya membuktikan kalau meskipun macam hubungan perdagangan atau pelaburan kita tidak terganggu, bahkan masih ada peningkatan dalam itu zaman pandemik ini. Tapi memang kalau pertukaran dalam kalangan rakyat terganggu, tapi hingga sekarang sudah sampai waktu kita pulihkan. Datuk, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini realiti dan juga cabaran era baru. Tiada satu jaminan pun walaupun kita telah melalui pasca pemulihan daripada pandemik COVID-19, tiada satu jaminan pun bahawa kita akan selamat
menghadapi sebarang ancaman kesihatan awam ataupun kesihatan baru pada masa akan datang. Mengambil iktibar pada pandemik COVID-19, apa mungkin strategi yang boleh dilakukan khususnya melihat kepada sektor pelancongan yang terjejas teruk pada 2-3 tahun lepas? Apa strategi yang boleh dilakukan supaya sektor pelancongan ni kalis krisis, supaya usaha-usaha untuk memperkasakan interaksi silang budaya yang telah pun dilakukan sebelum ini dan pada ketika ini tidak akan terjejas walaupun apa sahaja pandemik yang akan datang berlaku, Datuk? Baik, memanglah kita apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni, ini adalah pengalaman pertama kita ya berhadapan dengan krisis wabak penyakit ni. Jadi sebelum ni kita tak pernah terfikir pun dan kita tidak pernah membuat apa-apa persiapan langsung untuk kita berhadapan dengan krisis ataupun pandemik seumpama ini. Jadi selepas dengan berlakunya pandemik, kita dapat melihat berbagai-bagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan juga dengan penglibatan penggiat industri pelancongan. Umpamanya saya nak ambil sini satu usaha pemulihan industri pelancongan yang telah diperkenalkan atau telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sendiri, iaitu program Tourism Recovery Framework yang telah masuk ke fasa 2.0, yang mana program ini dia memfokuskan kepada bagaimana kita nak meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama pintar antarabangsa dan nasional dan serta memperkasakan masyarakat setempat dengan mengukuhkan daya tahan serta memastikan kemampanan industri pelancongan negara dalam keadaan yang sentiasa bersedia mendapati ketidakpastian pada masa akan datang. Jadi framework ni sebenarnya adalah satu usaha yang mana pihak kerajaan dengan beberapa siri libat urus di antara pihak kerajaan dan juga penggiat industri pelancongan dalam kita nak mengenal pasti ya apakah punca-punca berlakunya bukan pandemik daripada segi krisis itu berlaku dan apakah solusi yang terbaik dalam kita nak memastikan keadaan ataupun sektor pelancongan kita ni sentiasa berada di landasan yang betul ya. Dan hasil daripada tourism recovery framework ni kita dapat lihat berbagai-bagai inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan dalam nak memastikan syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor pelancongan ini terus sustain. Umpamanya daripada segi perhotelan, daripada segi sektor agensi-agensi pelancongannya dan juga kepada individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam sektor pelancongan. Dan kita lihat kerajaan mensasarkan untuk tahun ini saja sebanyak 4.5 juta orang pelancong akan datang pada tahun ini dan ia akan dikaji semula dari semasa ke semasa sebab dia melibatkan pendapatan kepada negara sebanyak 11.1 bilion pada tahun 2020 ni. Dan kita berharap dengan pembukaan sempadan dan bila pelancong-pelancong daripada negara China telah mula boleh keluar secara bebas, dan ini kita mungkin akan dapat melihat jumlah sasaran ketibaan pelancong ini akan meningkat. Kalau kita ikutkan pada tahun 2020, kita sepatutnya menjayakan tahun melawat Malaysia 2020. Tetapi apabila pandemik berlaku, kita terpaksa tangguh ataupun batalkan tahun melawat Malaysia tu. Dan untuk tahun melawat Malaysia, kita menjangkakan kunjungan pelancong sebanyak 30 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan kepada negara sebanyak 100 bilion ringgit. Dan ini tak berlaku. Dan kita berharap dengan framework yang telah dilaksanakan dan dirancang oleh pihak kerajaan dengan dasar pelancongan negaranya dengan mengambil kira berbagai-bagai aspek. Sebab apa? Selepas ni kita tidak boleh menjangkakan trend pelancong akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia akan berubah. Para pelancong mungkin mempunyai satu pengharapan yang lebih tinggi pada masa akan datang dan trend ini akan sentiasa berubah. Jadi pihak kerajaan dengan penggiat industri pelancongan dari semasa ke semasa sering melakukan perbincangan, libat urus dalam nak memastikan sektor pelancongan negara kita
terus berada pada landasan yang baik. Dan seperti yang Fauzi cakap tadi, kita akan memastikan industri pelancongan ni sentiasa kalis krisis ataupun kalis pandemik dan sentiasa bersedia menghadapi apa jua krisis selepas ini. Datuk, sentiasalah tak cukup masa di platform Agenda Awani Asia ni, tapi saya ada lebih kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan apa kerjasama ataupun integrasi yang boleh dilakukan. Kalau kita lihat, tak payahlah kita tengok secara besarnya Asia tu. ASEAN itu sendiri lebih pada 600-700 juta rakyatnya. Malaysia, kalau jirannya Indonesia dan juga Thailand, budayanya pun berbeza-beza. Tapi mungkin pada waktu ini, apa kerjasama yang boleh ditingkatkan untuk kita memberi fokus kepada usaha silang budaya di peringkat ASEAN dan akhirnya di peringkat Asia ini, Datuk? Ya, silang budaya ataupun Malaysia to Relate ASEAN ni adalah satu jenama yang baik dan kita patut teruskan. Ya, selain daripada itu kita kena enhance new produk pelancongan baru yang boleh merangsang minat pelancong daripada luar negara khususnya untuk terus datang ke negara kita. Selain daripada itu kita kena memfokuskan kepada niche market, produk-produk pelancongan baru. Selain daripada silang budaya, kita ada juga produk pelancongan yang berpotensi seperti medical tourism, education tourism dan juga adventure tourism yang sekarang ni menjadi trend kepada pelancong-pelancong antarabangsa. Dan yang paling utama sekali, kita kena lihat daripada segi aspek bagaimana kita nak membina semula industri pelancongan negara kita dengan membina semula keyakinan pelancong untuk kembali melancong secara bijaksana. Dan secara tak langsung kita dapat memberikan satu imej yang positif kepada sektor pelancongan kita dengan produk-produk pelancong yang ada, dan secara tak langsung kita dapat mempasarkan ataupun mempromosikan produk pelancongan kepada dunia bahawa pelancongan ni adalah satu sektor yang kita kena saling melengkapi di antara satu sama lain, dan kita dapat manfaat dia untuk kita beri kepada semua sektor khususnya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Azli Halim. Datuk Azli adalah Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association ataupun disebut sebagai BITDA, yang juga Profesor Adjun di Universiti Malaysia Kelantan. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina CMG, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan. Pertamanya melihat kepada proses pemulihan sektor pelancongan di peringkat serantau, dan juga kita memberi fokus iaitu tumpuannya pada malam ini berkaitan dengan interaksi kerjasama interaksi silang budaya yang perlu dilakukan di peringkat serantau. Saya kira itu saja untuk waktu ini Agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.